Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat sambung lagi kelas kita selepas kelas tilawah Al-Quran. Jadi lepas pukul ni pun untuk kelas ustaz juga, iaitu kelas ibadah. Kelas ibadah. Baik, seperti mana yang kamu tengok, kita dah belajar dah bab solat sunat sebelum ni, pengertian solat sunat, apa dia maksud solat sunat, dan jenis-jenis solat sunat yang ustaz dah sebutkan sebelum ni. Minggu lepas ustaz dah sebut dah. Minggu-minggu sebelum ni pun ustaz ada sebut, ulang gaji balik, iaitu solat-solat sunat, pengertian solat sunat, bagaimana solat sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua saya dah terang. Baik. Hari ini pula kita akan pergi kepada yang teks kamu tengok tu, ialah dia lebih terperinci. Lebih terperinci yang kamu tengok. Yang ustaz sebut itu secara umum, yang hari ini lebih terperinci, iaitu dengan niatnya, macam mana lafaz niatnya dan bagaimana kaedahnya. Baik, kita tengok. Solat sunat rawatib, tengok nombor 1 tu, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni seperti mana yang ustaz terangkan, iaitu solat sunat ba'diyah dan qabliyah. Apa dia ba'diyah? Ba'diyah adalah selepas. Apa dia qabliyah? Qabliyah adalah sebelum. Maknanya apa? Solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum zuhur, solat sunat sebelum asar, solat sunat sebelum maghrib, solat sunat sebelum isyak. Itu qabliyah. Tapi kalau ba'diyah ada kata kecuali kat situ. Apa dia? Solat sunat selepas subuh tak ada. Yang ada apa? Solat sunat ba'diyah selepas zuhur, ba'diyah selepas maghrib, ba'diyah selepas isyak. Yang tak ada adalah waktu subuh dan juga waktu asar. Kenapa tak ada? Kerana waktu itu adalah waktu haram untuk melakukan solat. Kenapa? Untuk mengelak penyamaan ataupun untuk mengelak samanya waktu itu. Kenapa? Waktu selepas subuh dan waktu selepas asar adalah waktu-waktu agama-agama lain yang ada juga melakukan solat. Melakukan diorang punya ibadah lah, bukanlah solat. Melakukan cara beribadah mereka pada waktu-waktu itu. Jadi hukum haram itu terletakkan apa? Untuk membezakan agama Islam tidak sama dengan agama yang lain. Faham tu? Kenapa haram? Kenapa? Untuk mengelak daripada samanya, menyamakan ataupun supaya tidaklah nampak sama agama Islam ni dengan agama yang lain. Itu di antara sebabnya. Baik, kita tengok Kemudian tengok solat sunat rawatib dilaksanakan sebelum dan sesudah. Nampak? Sebelum dan sesudah. Kalau kamu perasan, dia ada apa? Sebelum dan sesudah. Di situlah. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah solat wajib yang 5 waktu. Maknanya antara 5 waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada solat sebelum dan sesudah. Tapi yang tak ada sesudah ba'diyah ni adalah solat subuh dan solat asar sahaja. Baik. Solat sunat sebelum solat fardu disebut qabliyah, dan solat sunat sebelum selepas disebut ba'diyah. Itu waktu yang diharuskan solat rawatib ialah solat 2 rakaat sebelum subuh. Tengok niat dia tu, seperti mana yang kamu tengok, usalli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita pergi kepada niat solat zuhur. Dia tak ada selepas, dia ada sebelum sahaja, qabliyah sahaja. Pergi kepada zuhur. Zuhur ada qabliyah, usalli sunnataz zuhri raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tengok kepada C pula, niat solat sunat 2 rakaat selepas solat zuhur. Maknanya ada ba'diyah, usalli sunnataz zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu yang niat selepas solat selepas zuhur, selepas zuhur. Baik. Kemudian kita tengok yang D tu, iaitu seterusnya solat 2 rakaat sebelum solat asar. Ni yang saya terang ni. Asar subuh dia tidak ada ba'diyah.
dia hanya ada qabliyah. Yang kamu tengok tu tengok. Dia ada apa? Qabliyah sahaja, iaitu niat solat yang disebut tentang dia ada qabliyah sahaja. Dia tidak ada ba'diyah. Usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku menaikkan solat sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itulah solat sunat rawatib. Baik, solat yang seterusnya iaitu solat sunat 2 rakaat selepas ataupun solat maghrib. Cuma kalau ikutnya dalam solat maghrib ada juga qabliyah. Cuma dalam buku teks ni tak tulis. Cuma sebab apa? Dia tidaklah digalakkan. Boleh buat tapi termasuk dalam hukum tidak digalakkan. Kerana apa? Kerana waktu solat maghrib itu terlalu pendek. Sebab tu kalau kamu perasan ada juga, tapi masjid-masjid di daerah kita ni kebanyakannya maghrib dia tak buat pun qabliyah. Terus ba'diyah sahaja selepas maghrib. Tapi kalau dalam buku teks ni pun tak ada bubuh niat. Tapi kalau ikut hukumnya boleh. Cuma tidaklah digalakkan kerana apa? Waktu maghrib itu pendek waktunya. Sebab kadang-kadang kita takut terlajak, maka termasuk waktu isyak, hampirnya waktu isyak. Baik. Niat 2 rakaat selepas solat maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sama juga dia ada ba'diyah. Baik, kemudian kita pergi kepada solat 2 rakaat sebelum solat isyak, iaitu niat solat sunat 2 rakaat sebelum solat isyak. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku menaikkan solat sunat sebelum isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sama juga itu qabliyah. Yang pergi kepada 2 rakaat selepas isyak, niat solat sunat 2 rakaat selepas solat isyak. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saja aku menaikkan solat sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu. Jadi di antara orang kata apa? Niat-niat niat-niat yang disebut dalam solat sunat rawatib ni, perlu yang kamu tekankan adalah niat kena beza. Mana satu qabliyah, mana satu ba'diyah. Kena faham apa dia qabliyah. Qabliyah adalah sebelum solat sunat, sebelum masuk fardu, kita nak sembahyang fardu tu kita buat solat sunat. Tapi ba'diyah selepas kita selesai solat fardu, maka kita lakukan solat sunat. Seperti mana yang kita buat selalu dalam program bulan puasa Qiyamul Lail tu kan. Ustaz pun ada terangkan apa dia qabliyah, apa dia ba'diyah. Jadi kamu kena faham, kena kenal pasti qabliyah apa dia, ba'diyah apa dia. Kalau qabliyah solat sunat sebelum solat fardu, ba'diyah solat sunat selepas solat fardu. Jadi bila dia tanya apa semua solat sunat ni, yang ni yang disebut solat sunat rawatib. Kalau tanya soalan apa solat sunat rawatib, solat sunat rawatib itulah yang terbahagi kepada qabliyah dan juga ba'diyah. Tolong faham tu. Itu di antaranya niat-niat solat. Cukup sekadar tu untuk hari ini, iaitu Ustaz penerangan tentang solat sunat rawatib. Ustaz harap kamu faham apa yang Ustaz terangkan. Kenapa ada solat-solat yang tidak dibenarkan solat. Ustaz terangkan tadi kesimpulannya. Ada solat sunat yang kenapa tadi Ustaz terang mula-mula maghrib qabliyah, kalau ikut ada, kenapa dalam buku teks tak ada? Memang dalam buku teks tak ada, tapi penerangan untuk Ustaz penambahan, kalau segi hukumnya boleh dibuat. Tetapi bila mai kepada waktu maghrib yang pendek, maka tidaklah ada hukum untuk dilakukan solat sunat, maka tidaklah termasuk dalam digalakkan untuk melakukan solat sunat qabliyah. Hanya ada solat sunat ba'diyah. Tapi yang betul-betul jelas yang tidak boleh dilakukan adalah pada ketika solat selepas subuh dan solat sunat selepas asar. Ba'diyah subuh tak ada dan ba'diyah selepas asar memang tak ada dan haram dilakukan solat-solat pada ketika itu. Solat-solat apa tak boleh dilakukan pada ketika itu. Itu kena faham. Kenapa? Ada sebab dia, Ustaz terang dah tadi. Jadi tolong faham, tolong jelaskan. Baik, selepas kamu tengok video Ustaz ni, kamu pun dah sambil-sambil dengar, kamu baca apa semua. Lepas habis tu, tugasan kamu adalah untuk kamu menghafal lafaz niat solat sunat rawatib daripada subuh, zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Hantar pada guru kelas secara voice untuk kamu. Ustaz nak semak bacaan kamu untuk kamu hafal.
Tolong hafal lafaz niat, lafaz niat. Lafaz niat. Bukan makna niat, ustaz nak dengar lafaz niat dia. Lafaz niat sahaja. Maknanya apa? Lafaz niat dalam bahasa Arab tu ustaz nak kamu baca dan hafal, menghafal, baca dulu banyak kali, kemudian hafal, dah ingat, hantar pada guru kelas masing-masing. Boleh faham? Itu tugasan untuk hari ini. Ustaz harap penerangan ustaz dapatlah kamu faham, dapat kamu ingat, supaya dapat membantu kamu dalam meneruskan pembelajaran kita yang akan datang ni. InsyaAllah kita akan lebih banyak kita tambah lagi. InsyaAllah ada masa kita akan lebih perbaiki dan lebih meningkatkan lagi apa yang perlu kita fahamkan. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang lemah daripada ustaz sendiri. Mohon untuk mendengar video ustaz ni baik-baik dan dengar betul-betul sampai habis. Semoga dapat manfaat bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.